Tahukah anda bagaimana nak memilih ikan koi? Kita perlu tahu membezakan jantan dan betina. Jantan kelihatan lebih kurus, ramping, betina lebih gemuk dan tebal, betina lebih lebar, jantan lebih kecil dan muncung. Sekarang, kita akan lihat ikan yang baik macam mana. Sirip ikan perlulah lengkap dan tidak cacat. Sisi kanan dan kiri ikan mestilah simetrik. Kulit atau sisik tidak memiliki kulat, ada warna yang tidak wajar. Rasio panjang dan tinggi badan 1-2 atau 1-3. Pergerakan ekor dan tubuh bergerak dengan wajar ketika berenang. Rahang ikan perlu diperiksa sama ada cacat atau sihat. Penyediaan peralatan dan bahan. Inilah barang yang kita perlukan. Yang pertama, alat suntikan. Yang kedua, hormon iaitu Ovaprim. Yang ketiga, botol, sampel. Dan yang terakhir ialah ubat bisfenosil etanol. Barang lain yang diperlukan. Yang pertama, kain lap dan tuala. Yang kedua, bulu ayam. Yang ketiga, besen besar dan kecil. Dan yang terakhir, akuarium dan air pump. Sekarang kita akan melihat cara penyediaan tempat ikan. Jom! Penyediaan tempat ikan kap. Yang pertama, akuarium ataupun kolam. Yang kedua, bekas besar. Dan yang terakhir iaitu bekas penetasan telur. Ciri akuarium atau kolam yang bersesuaian. Sebagai contoh, yang pertama, saiz adalah 4x6 meter dan berkedalaman 0.5 meter. Sinaran matahari yang mencukupi, tidak bising dan jauh dari kanak-kanak. Kolam dijemur dan dikeringkan sebelum digunakan. Seterusnya, penapis bagi memastikan telur tidak hanyut. Air dalam kolam pembenihan dalam keadaan mengalir secara berterusan. Bekas besar digunakan untuk induk dimasukkan ke dalam bekas besar untuk persenyawaan. Hormon disuntik pada induk betina agar ovulasi terjadi selepas 10 jam. Pastikan suhu air, kuantiti cahaya, kandungan oksigen dan pH air dalam keadaan optimum serta tiada kandungan klorin di dalam air. Pisahkan telur yang sudah menetas daripada induk dan pindahkan kepada bekas. Bekas penetasan telur. Telur ikan kap hendaklah sentiasa dalam keadaan berendam dalam suhu 25 hingga 28 darjah Celsius. Telur akan menetas dalam 2 hingga 3 hari pada suhu normal. Bagaimanakah cara membuat suntikan kepada ikan? Okey, macam ni caranya. Penyuntikan ekstrak kelenjar pituitari disuntik pada induk betina untuk percepatkan proses ovulasi. Ekstrak disuntik pada bawah sisik. Pengasingan telur ikan. Proses pengasingan telur perlu dilakukan sejurus selepas ikan mula berovulasi. Kebiasaannya ikan berovulasi adalah 6 hingga 12 jam setelah proses suntikan hormon yang terakhir. Ikan induk betina perlu dibius sebelum memulakan proses ini supaya ikan dapat bertahan untuk digunakan semula pada musim seterusnya. Kedua-dua induk jantan dan betina perlu dibius kemudian dan dibersihkan dan dikeringkan menggunakan kain kering. Pengasingan telur induk betina. Pegang erat bahagian kepala menggunakan kain. Pegang dengan erat bahagian ekor menggunakan kain. Sediakan bekas untuk pengasingan telur. Perlahan-lahan menekan perut ikan dengan ibu jari dari sirip dada ke arah papila genital sehingga telur habis diasingkan. Pengasingan telur induk jantan. Ikan induk jantan perlu dikorbankan untuk mengasingkan sperma daripada dalam abdomen. Abdomen ikan induk jantan dibedah untuk mendapatkan testis ikan. Mil ikan akan mengandungi sperma ikan kemudian ditekan dengan alu atau sudu. Manakah cara meletakkan telur ke dalam dalam proses penetasan anak ikan? Okey, jom saya tunjukkan. Selepas persenyawaan, asingkan telur ikan ke dalam bekas lain. Air pump membekal oksigen ke dalam kolam. Methylene blue dalam 2 gram per 35 liter air. Rendam telur di dalam kolam supaya tidak tercemar.
Dalam 2 hingga 3 hari, ikan koi akan menetas. Congratulations. Selamat mencuba.